rubuul khalid. Jadi ada pakai ekologi pergi cari, berjumpa dengan tulang-tulang manusia di situ, di rubuul khalid. Bila dia orang buat penyelidikan semua, rupanya di situlah kawasan Ahqaf yang mana dulunya pernah diduduki oleh kaum Ad. Bila jumpa tulang-tulang manusia ni, muka tu rupanya muka manusia pada zaman Nabi Hud ni terlalu besar. Muka tu, orang tu tegah muka tu besar. Pada manusia pada besar muka manusia, torak manusia. Jadi maknanya manusia zaman Nabi Hud, orang memang terlalu tinggi dan besar lah. Kalau tengok makam Nabi Idris tu panjang, terlalu besar. Mungkin boleh bercecah sampai 30-40 meter tinggi ya. Kalau banding kita ni 1.7, 1.6 meter lah. Paling tinggi manusia yang dijumpai di dunia ni 8 kaki tinggi dia. Paling tinggi tu maknanya hampir 3 meter. Tapi manusia pada zaman Nabi Hud tinggi lagi 30-40 meter. Itu semua kita akan tengok tu nanti di padang mahsyar. Kita ni kan metode umat-umat dulu pun tinggi kita pun ngeri tengok baik. Jadi balik pada duri Sa'dan tadi. Jadi para sahabat menjawab, ya kami pernah tengok ya Rasulullah. Jadi pokok Sa'dan ni dia cuma ada di padang pasir je, macam kita lah kan. Pokok keripuler mana jumpa dekat padang pasir, dekat alam Melayu dia yang ada pokok keripuler tu, ataupun dia panggil pokok kari kan. Pokok tu daun kari tu, ada setengah panggil kari, setengah panggil keripuler. Daun kari tu. Jadi di alam Melayu ni dia ada, di alam Nusantara ni ada, tempat lain tak ada. Kan? Super macam pokok Sa'dan tadi, jumpa di padang pasir tanah Arab yang ada. Kan? Baik. Qala fa innaha mithlu syauqi Sa'dan ghaira annahu la ya'lamu qadra 'izamiha illa Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tajam dia tu, tajam tiang yang tinggi ni seperti duri pokok Sa'dan, tetapi tingginya hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Tinggi menjulang sampai berapa tinggi hanya Allah Ta'ala yang tahu. Tidaklah dapat diukur oleh Nabi SAW. Kan? Sebab Nabi pun tak nampak lagi benda ni kan? Walaupun Nabi pernah dibawa melihat syurga dan neraka ketika peristiwa ketika Mi'raj, tapi ini keadaan ini hanya ada pada hari kiamat. Kan? Baik. Kemudian kata Nabi SAW, taqtifun nasa bi'a'malihim li'a'malihim, faminhum man yubaq aw yuhlak bi'ilmih, wa minhum man yukhardal thumma yanju hatta idza arada Allah rahmatan man arada min ahli an-nar. Jadi kata Nabi SAW, taqtifun nasa bi'a'malihim. Jadi ceracah yang apa ni menghalangi manusia. Jadi manusia nak melepasi halangan-halangan ni dengan amal dia. Dengan amal dia. Kalau amalan dia banyak, mudah dia dapat. Kalau amalan dia tu cukup makan je, susah. Dia kena main mengelak macam main game, macam anak kita main game tu, dia kena mengelak. Maka benda tu bergerak, dia kena gelak. Kalau tak kena gaya, berlapar, mati, terjun ke bawah. Kalau amalan dia tu banyak, senang dia, tak ada masalah. Dia pergi sekali jalan sampai ke sebelah dia. Kalau amalan cukup makan, payahlah dia nak melepasi halangan tu. Mungkin boleh, mungkin tak boleh. Ada yang terselamat dan ada yang tak terselamat. Kan? Kemudian Nabi SAW kata, hatta idza aradallahu rahmatan man arada min ahli an-nar, sehingga ketika Allah Ta'ala menkenaki rahmatnya kepada siapa yang kenaki daripada ahli neraka. Jadi kita
kita dah tahu dah, yang lalu sirat ni, yang akan bertemu dengan kalabib dengan tiang-tiang panjang ni, ada yang lepas, ada yang tak lepas. Yang lepas tak masalah. Yang tak lepas dia terjun ke bawah. Terjun ke bawah masuk dalam tu lah. Dan panjang balik boleh. Kena tarik pula. Melekat-melekat yang menjaga neraka tarik masuk dalam tu. Bakar. Dia jerit ke bawah tu. Tolong. Tak tolong apa? Dulu di dunia tak nak tolong diri sendiri, kan? Tak nak tolong diri sendiri. Sekarang dah tercapak, dah terjerumus ke dalam neraka, nak minta tolong. Tak boleh lah, kan? Sebab di situ tempatnya. Ini gambaran orang-orang mukmin yang akan melalui as-sirat. Ada pun orang kafir memang confirm terus masuk. Itu memang dia takkan lalu sirat tu, memang terus confirm. Memang tak ada masalah, memang tak ada apa dah, terus capak dalam neraka. Ni orang mukmin ni. Sebab orang mukmin ni banyak tingkatan dia. Orang mukmin ni banyak tingkatan, orang mukmin ni dia banyak tingkatan, banyak dia punya level. Yang mana yang bagus, selamat. Lepas pergi sebuah mana, nak masuk syurga senyum je. Nak masuk pintu mana, ditunjukkan siapa ahli sembahyang, masuk ikut pintu sembahyang. Seperti yang kita saya kan tak cerita kot dalam hadis-hadis yang lalu, dalam kuliah lalu cerita lah. Siapa yang masuk ikut, yang rajin sembahyang, dia masuk ikut pintu sembahyang. Siapa yang rajin puasa, masuk ikut pintu ar-rayyan. Siapa yang rajin sedekah, masuk pintu sedekah. Siapa yang rajin berjihad, yang bagus berjihad, dia masuk ikut pintu jihad. Ini yang lepas. Yang tak lepas, terjun ke bawah. Turun ke bawah. Sehingga Allah Ta'ala menkenaki rahmat ahli kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kasih sayang Allah, kan? Ya? Bukan mereka ini selama-lamanya akan menjadi penghuni kerana mereka ini beriman kepada Allah. Tetapi amal soleh dia tidak sebanyak amal tolehnya. Beriman sebab Nabi kata man qala la ilaha illallah fi akhir hayati dakhala jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pada akhir hayatnya, dia akan masuk syurga. Ini Nabi kata. Walaupun dia dulu memang tetapi bila dia mengucap la ilaha illallah, dia ada hak masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebelum dia masuk tu, dia akan termasuk dulu ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa lama tu tak tahu, kan? Sebab kita mengetahui satu hari di alam akhirat sama seperti 1000 tahun di alam dunia. Kan? Kalau 500 tahun baru InsyaAllah tak ada 1000 tahun di dunia. Satu hari di dalam alam akhirat sama dengan 1000 tahun di alam dunia. Baik. Hatta idza arada Allah rahmatan man arada bi ahli nar. Apabila Allah Ta'ala dengan rahmatnya menkenaki rahmatnya kepada kalangan ahli neraka daripada orang-orang yang beriman ni, amara malaikata ay yukhriju minan nar. Akan Allah Ta'ala perintahkan malaikat mengeluarkan mereka, agar mereka mengeluarkan daripada neraka itu man kana ya'budullah, mereka yang dulunya menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu mereka ni beribadah kepada Allah, tapi masuk neraka. Macam mana boleh tu? Kita akan timbul bertanya, kan? Kenapa Nabi kata Allah Ta'ala perintah malaikat keluarkan dari neraka mereka yang dulunya menyembah Allah? Kita pun muskil, kan? Kenapa orang yang menyembah Allah ni akhirnya terjerumus ke dalam neraka Allah? Kenapa juga? Sebab mungkin amal ibadah itu tidak cukup bagi dia. Tak cukup. Dosa dia banyak, amal dia sedikit. Jadi payahlah nak direct masuk syurga. Kan?
Macam kita lah. Mungkin kita ni rajin ibadah, beribadah kepada Allah, rajin puasa sembahyang rajin, puasa rajin, sedekah rajin, dah zakat betul dah lah, kan? Zakat fitrah lah, zakat lain-lain tu tak tahulah, kan? Mas dalam kotak rumah tu tengok, jangan pandang sebelum lebar je, tu kena bayar zakat tu, kan? Mas dalam kotak tu bawa ke Baitul Mal, kira kalau ada zakatnya bayar. Tak apalah, kalau tak ada kotak tak apalah. Dia kata yang ada bank dalam kotak. Ya, bayar awak betul kira. Lepas tu bayar. Kalau ada zakatnya bayar. Kan? Ya. Haji umrah tu insya-Allah. Tetapi bab lain pula yang tak sempurna. Walaupun kita rajin beribadah, tetapi kita ke suami kita bagaimana? Selalu suami kita kecil hati dengan perbuatan kita, dengan kerendah kita, dengan